أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dengan kita menzahirkan kesyukuran tu Allah akan berterusan membantu kita menambahkan lagi nikmat dan kemudahan kepada kita, terutamanya untuk kita berusaha menguasai kalamullah, iaitu percakapan Allah kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran. Surah Yusuf ayat kedua, Surah Az-Zukhruf ayat ketiga, Allah mengingatkan kepada kita, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah berkata, sesungguhnya kami telah dia Allah menggunakan kami untuk dirinya di dalam ayat itu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Ya. Al-Quran adalah, tuan-tuan dan puan-puan, adalah bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, semoga kamu semua menggunakan akal fikiran, memikirkannya dan memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Itulah Al-Quran, ya. Al-Quran untuk kita baca, fahami, fikirkan dan hayati dalam kehidupan kita, ya. Bukan setakat kita mengaji saja, ya. Menyebut dan membunyikan huruf-huruf dan kalimah tidak mencukupi, ya. Quran adalah Allah turunkan kepada kita sebagai huda, sebagai petunjuk, ya. Petunjuk, tuan-tuan dan puan-puan, mesti difahami. Kalau belum faham, kena fahamkan dia. Sebab itu adalah satu kewajipan talabul ilmi faridatan 'alal muslimin wal muslimat, ya. Mencari ilmu itu adalah satu fardu ain, faridatan, ya. Dan ilmu yang utama sekali ialah ilmu Al-Quran, ya. Ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Ilmu lain tu kita boleh pelajari, ya. Ilmu lain tu sebenarnya adalah fardu kifayah, ya, kerana kewajipan seseorang itu akan terlepas apabila ada orang lain yang telah mengambil bahagian, ya. Tetapi untuk Al-Quran dan Al-Sunnah bukannya kepada sesiapa yang kepada semua. Kewajipan adalah kepada individu. Kita tiada seorang ini kena wajib memahaminya. Jadi kita perlulah mengambil bahagian, ya. Jangan terlepas pandang tentang kewajipan memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi yang nak kita fahami itu bukannya terjemahan, ya. Kita lalu baca terjemahan, baca prakata. Sekarang ni banyak Quran-Quran disediakan bagi kita untuk kemudahan kita menggunakan prakata. Tapi kita telah salah anggap, ya. Seolah-olah apabila nak faham, gunakan perkata ataupun terjemahan. Sebenarnya terjemahan dan perkata itu adalah untuk membantu peringkat awalan kita sahaja, ya. Semasa kita belum lagi faham, dalam proses untuk memahami, kita membaca terjemahan. Tapi dia tidak boleh berterusan. Dia tak boleh 5 tahun, 10 tahun masih lagi bergantung kepada terjemahan. Tak boleh. Ya, 3-4 tahun tuan-tuan dan puan-puan kena memahami, ya, iaitu Quranan Arabiyyan tadi. Ya, itulah yang Allah suruh kita fahamkan. Ya, pertama sekali mengenal kalimah-kalimah, kedua mengenal peranan-peranan kalimah tu di dalam ayat tu, macam mana kalimah-kalimah tu digunakan untuk membina ayat, ketiga menterjemahkan
kalimah dan ayat. Keempat, memahami apa yang Allah nak sampaikan. Kelima, mentafsirkannya dalam konteks kehidupan kita. Keenam, mentadaburkan ya, keseluruhan ayat itu bersama dengan ayat-ayat lain. Apakah yang perlu kita ambil tindakan ya untuk memastikan semua arahan Allah, semua larangan Allah telah kita tadbirkan ya di dunia ini, kerana Allah menjadikan kita ni sebagai khalifah. Ya, kita ni Allah jadikan, Allah hantarkan di bumi ini untuk mewakili Allah mentadbir negara, mentadbir dunia. Ya, so adakah kita mengambil bahagian dalam arahan ini? Ya, kemungkinan tidak. Ya, sebab kita sibuk dengan urusan harian kita. Kita dapati Al-Quran kita anggap dia satu perkara yang mengaji dah cukup. Ya, membaca banyak kali tak faham pun tak mengapa. Itulah yang budaya masyarakat kita yang telah kita tanpa sedari kita bina banyak tahun. Ya, memang itu sesuatu yang perlu kita perbaiki, dan insyaAllah tuan-tuan dan perempuan dah memulakan mengambil bahagian ya untuk membantu masyarakat kita ya, akhirnya membaca mesti memahami ya. Kalau kita membaca, kita kata kita membaca, kita tak faham, tuan-tuan dan puan-puan, maaf saya kata, kita belum lagi membaca ya. Anak kita sekolah rendah pun boleh faham, membaca mesti faham ya. Kalau membaca tak faham tu dia jadi pelik lah ya. Kita ramai daripada kita ni dah dewasa ya, yang dah matang ilmu fikiran kita. Kita membaca tapi tak faham, logik ke tidak? Ya, memang tak logik kan. So membaca mesti difahami. Yang itulah yang nak kita sampaikan. Setiap pagi kalau kita berkongsi, kita nak mengingatkan kita semualah ya, termasuk saya juga dululah. Saya dulu pun sama je tuan-tuan dan puan-puan ya. Banyak tahun, puluhan tahun dengan Quran saya membaca tak faham. Ya, tapi saya ingat saya dah baca, rupanya tidak. Ya. Tuntutan Allah ialah membaca la'allakum ta'qilun. Ya, penting gunakan akal dan fikiran kita ni untuk memahami, mengenal kalimah tu. Kenapa inna anzalna, apakah inna, kemudian anzalna, apa dia, Quranan, kenapa dia mengambil bentuk ada fathatain dan diikuti dengan alif dan sebagainya ya. So banyak perkara yang kita perlu kenal ya, supaya kita mencintai Al-Quran. Orang Melayu kata kalau tak kenal maka tak cinta ya. Jadi macam mana kita nak cinta dengan Al-Quran, banyak benda kita tak kenal dia. Jadi banyak yang perlu kita usahakan bersama-sama, tuan-tuan dan perempuan dan saya ni sebenarnya kita sama-sama belajar ya. Terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti. Sebenarnya sambil saya mengajar ni, saya pun belajar ya daripada tuan-tuan dan perempuan, supaya ilmu Al-Quran tu kita akan teruskan ya. Memahami Al-Quran ni, belajar Al-Quran ni, dia bukannya terikat dengan masa. Bukannya sebulan, 3 bulan ataupun setahun, 2 tahun, tidak ya. Sebab ilmu Al-Quran tu sangat luas. Jadi apa yang kita dapat ni hanya sedikit saja ya. So bermakna pembelajaran Al-Quran ni perlu kita lakukan secara, orang putih kata lifelong learning ya, berterusan hari-hari ya. Setiap hari tu mesti kita cek diri kita, ada tak kita tambah ilmu Al-Quran hari ini berbanding dengan semalam ya. Kalau hari ini sama dengan semalam, Nabi kata kita adalah termasuk dalam orang-orang yang rugi ya. Kalau hari ini banding dengan semalam sama saja, kita rugi sebenarnya. Kita rasa dah okey kan? Tak, rugi. Kita adalah dalam orang yang rugi ya. Yang untung ialah kalau hari ini kita tambah banding dengan semalam ya. Sebagai contoh, hari ini kita kenal satu lagi kalimah baru daripada semalam itu kita sudah beruntung. Kalau sama juga dengan semalam, kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang
rugi ya. Untuk kita ambil iktibar pagi ini sebelum kita memulakan perkongsian kita, mengenal kalimah-kalimah di dalam ayat ke-17 surah Al-Baqarah ya. So saya terus kongsikan skrin sebagai biasa, dan di paparan tu telah saya sediakan ayat ke-7, ayat ke-17 surah Al-Baqarah bermula dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Dulu kita baca ni tak sampai 1 minit dah habis kan. Habis satu muka, berapa minit kita tambah baca, banyak kita baca tapi banyak yang kita tidak kenal. Ya, sekarang kita buat pembelajaran kita berbeza. Ya, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara ni, kalau tidak silap saya, kita ambil lebih pada seminggu dah. Ya, lebih pada seminggu. Sebab kita betul-betul nak mengenal dia ya. Dan kita telah pun minggu lepas hari Jumaat kita telah mengimbas kembali masaluhum ya. Kita telah pun selesai masaluhum tu, dan sekarang ni kita sambung kepada imbasan balik. Kita dah belajar ya, supaya apa yang kita belajar tu jangan kita lupalah. Kalau belajar lupa, belajar sikit pun lupa, rugilah. Jadi proseskan dia baik-baik supaya kita mengenal ya. Kamasali ni kalau kita tengokkan konstruk dia ialah ka tu adalah harfun jar, iaitu kata sendi yang membawa erti seperti ya, seperti. Masali ni tuan-tuan dan puan-puan adalah sebenarnya adalah sama kalimah dengan yang sebelum tu, iaitu masalu. Sama je kalimah dia ya, tetapi dia kali ini dia mengambil baris bawah. Kamasali bukannya kamasalu. Kenapa? Sebab harfun jar ka ni berfungsi untuk memajrurkan ya kalimah isim selepasnya. Apa-apa saja kalimah isim yang dikaitkan ataupun diikatkan oleh harfun jar, dia akan mengambil i'rab yang majrur ya. Kadang-kadang ada juga kalimah dia majrur tak ada baris bawah, tetapi kebanyakannya ditandakan dengan baris bawah. Apakah yang ditandakan dengan baris bawah? Ialah huruf yang terakhir. Jadi bila kita menerangkannya, kita kena specify. Bahasa Inggeris panggil specify. Kena apa tu, sebutkan hurufnya ya. Jangan sebut kalimah tu berbaris bawah, tak cukup ya. Kalimah dia ialah masali. Jadi yang penting kita nak menerangkan huruf terakhir tu, lam tu berbaris bawah, bukannya kalimah ya. Kalimahnya mengambil baris bawah tak cukup. Dia mengelirukan ya, dia tidak tepat. Yang berbaris bawah bukannya kalimah tetapi huruf terakhir kepada kalimah masali. Jadi lam tu disebutkan mengambil baris kasrah untuk menunjukkan yang kalimah masali ya. So kalimah i'rabnya majrur. Tandanya ialah huruf terakhir lam tu mengambil baris kasrah. Itu cara menerangkan. Kenapa? Kerana masali ini adalah terikat. Itu konsep majrur ialah kalimah tu dalam keadaan terikat. Kalau dia tak terikat, dia tak akan jadi majrur. Ya, kalau dia terikat, dia akan jadi marfu', macam masalu lah. Masalu ni dia tidak terikat, dia bebas. Itu dipanggilkan nominatif. Dia marfu' dalam keadaan steady, tak ada orang ganggu dia. Itu sebab tu dia mengambil baris depan tu menunjukkan dia dalam keadaan yang marfu', rafa'. Ya. Yang ini tidak boleh sebab dia sudah terikat oleh ka ni. Ka ni mengikat dia. Ka ni yang bawa dia masuk dalam cerita ni. Ya. Sebab seperti mesti ada sesuatu yang dia kena bawa masuk. Kalimah tu, itulah dinamakan dia mengikat dia. Bila dia bawa masuk, dia sudah terikat dengan ka tu. Ka tu akan mengikat dia dalam keadaan yang majrur. Dia dipanggil majrur. Yang sebab itulah kamasali. Di sini masalu, perkataan yang sama. Satu marfu', satu majrur. Ya.
Jadi kamasali ini uh, berfungsi sebagai apa? Sebagai sebahagian daripada khobar kepada masaluhum. Sebab masaluhum ni berfungsi sebagai mubtada, ya, iaitu subjek matter. Perkara utama dalam ceritanya, ya, ialah perumpamaan. Perumpamaan tu sebab dia terikat dengan home tadi, dia sudah dikaitkan dengan idhafah, so kita baca dia sekali lah. Ya, asalnya mubtada ya masalu, tapi masalu tergantung, maknanya kalau tak ada home, jadi kita terangkan masaluhum tu sebagai kalimah mubtada dia, ya, rangkaian kalimah mubtada. Terdapat dua kalimah di situ. Jadi bila ada mubtada, mesti ada cerita dia. Ya, mubtada cerita kepada subjek matter tu kena ada lah. Kalau tidak, dia tergantung lah apa hal mubtada tadi. Jadi Allah menerangkannya. Masalahum tu ialah Allah kata kamasalil lazistauqada nar. Itulah cerita dia. Ya, perumpamaan orang-orang ni atau mereka itu ialah seperti perumpamaan orang yang menyalakan api, ya. So kamasalil lazistauqada nar tu menjadi khabar kepada masaluhum ni, ya. Barulah lengkap konstruk dia, ya, pembinaan bahagian inilah. Ayat dia masih lagi panjang, ya, tapi sekurang-kurangnya bahagian pertama perenggan tu kini lengkap dengan mubtada yang marfu' dan juga khabar yang marfu'. Jadi disebabkan khabar ni adalah rangkaian, ya, beberapa kalimah, so kita panggil dia jumlah khabar, iaitu ayat khabar. Dia bukannya dalam bentuk satu perkataan, ya. So kamasali tadi adalah sebahagian daripada jumlah khabar yang marfu', ya. Okey, tetapi kamasali juga ada peranan dia sendiri, iaitu dia juga membentuk pertalian dengan allazi, ya. Dia juga membentuk pertalian dengan allazi tadi, iaitu kamasali adalah ka dengan masali. Kenapa lam tu berbaris bawah? Ya, ini lam tu mengambil baris bawah kerana mengambil baris bawah tanpa tanwin. Ya, sepatutnya masalin, ya, masalin. Tetapi dia hilang tanwinnya. Bermakna dia adalah fungsi dia tu. Fungsi peranan dia, ya. So sekarang ni dia hilang tanwin tu kerana masali ni sudah memainkan peranan ataupun berfungsi di dalam pembinaan ayat ni sebagai mudhaf, ya, sebagai mudhaf, ya, untuk kita ingatkan semula lah mudhaf, ya. So bila ada mudhaf, adalah mudhafun ilai. Ilaihi. So masali ialah mudhaf dan allazi ialah mudhafun ilai. Ada soalan ke? Tak ada, ya. Okey. Dan so bermakna sekarang ni apabila ada mudhaf dan mudhafun ilaihi, bermakna satu pertalian ataupun uh, um, ikatan dua kalimah isim iaitu masali tadi dengan alazi itu membina pertalian yang kita panggilkan dia idhafah. Ini ulang saja, ya. Kita dah buat sebenarnya untuk kita mengingatkan kembali, ya. Jadi bermakna kamasalil lazi ni ada dua pertalian
Satu, kamasali, kalau saya boleh letak kat bawah ni. Kamasali ni pertaliannya kita panggil dia apa? Jar wa majrur. Satu. Kemudian ada pertalian kedua ialah idhafah. Jadi terdapat dua. Kamasali ialah jar wa majrur. Masalil ladzi ialah idhafah. Sebab itulah lam tu tidak bertanwin, ya. Kalau ditanya apa, kenapa tidak bertanwin? Itulah jawapannya. Kerana dia sudah mengambil peranan sebagai mudhaf. Mudhaf ni bahasa Melayu ialah kalimah yang bersandar. Ya, idhafah ni makna dia sandaran. Jadi masali adalah kalimah yang bersandar kepada al-ladzi. Al-ladzi ni yang disandarkan kepadanya. Itulah maknanya mudhafun ilaihi. Ilahi itu maknanya kepadanya. Jadi mudhaf ni bersandar kepada al-ladzi. Sebab tu nama dia mudhafun ilaihi. Ya, yang ni yang menyandar, yang ni yang kena sandar. Ya, so dia dua-dua tu dipanggilkan, pertalian tu dipanggilkan idhafah, iaitu sandaran. Ya, kenapa perlu ada sandaran? Kerana kalau tak ada kalimah al-lazi ni, masali ni tergantung makna dia, ya. Seperti perumpamaan. Jadi apa hal pula perumpamaan ni? Dia tergantung, dia tak lengkap, tak sempurna maknanya. So diperlukan satu kalimah lain untuk melengkapkan. Jadi perumpamaan orang yang barulah makna dia tu lengkap. Ya, sebab itulah perlukan idhafah dalam pembinaan apa ni bahagian ayat ini, ya. Jadi kalau mudhaf kamasali ini majrur disebabkan oleh apa? Harfun jar. Tetapi al-lazi ini tuan-tuan dan puan-puan juga majrur. Ya, so kalau kita nak edit yang ni kita boleh apa masukkan maklumat tu yang kita pun dah buat sebenarnya, ya. Ini ulang saja, ya. Jadi dia pun majrur, ya. So persoalannya apakah tanda majrur di sini? Allazi. Di sini dia tidak ada tanda, ya. Dia tidak ada tanda. Dia majrur kerana status dia. Dia tidak macam masali. Masali ada tanda dia, huruf yang terakhir lam tu mengambil baris bawah ada tanda. Itu jelas, ya, senang kita nak mengenalnya. Tetapi tidak semua kalimah yang huruf terakhirnya dibaris bawahkan untuk menandakan majrur. Tidak. Macam al-lazi ni huruf terakhirnya ialah ya ni. Ya, ya ni huruf dia tidak berbaris bawah. Ya. Bukannya zal baris bawah tu tanda kepada majrur, tidak. Pun tidak juga. Kerana kalimah ni adalah kalimah isim yang mabni, kita panggil, ya, mabni. Bila dia mabni, dia tidak berubah. Baris dia tidak berubah, ejaan dia tidak berubah, tulisan dia tidak berubah, walaupun i'rabnya berubah. Bermakna al-lazi ni kalau dia marfu' macam ni juga rupa dia. Kalau dia mansub macam ni juga tulisan dia. Kalau dia majrur macam ni juga ejaan dia. Dia tidak berubah. Itu dinamakan kalimah yang mabni, ya. Dia tidak berubah, ya, mengikut kes, ya, kes i'rab dia itu dipanggilkan. Tetapi status dia apa? Majrur. Tetap majrur. Kenapa dia majrur? Kerana dia berperanan sebagai mudhaf ilaih kepada mudhaf, dia mesti mengambil i'rab yang majrur, ya. So ini semua kita kena belajar, ya, kena kenal. Kalau kita tak belajar, kita tak faham, kita tak nampak. Yang ni mungkin nampak lam baris bawah tapi di sini tidak nampak. Itu kita kena memahami, ya, dia punya konsep dia tu, iaitu idhafah. Ya. So idhafah tu kena kita pelajarinya dengan detail, ya, dengan terperinci, bukannya atas air saja orang kata, ya. Atas air itu maknanya on the surface saja. Nak mengenal ilmu dia, menggali ilmu, ya, kita kena pergi ke dalam dia, ya, bukannya atas air saja.
Jadi kamasali ialah jar wa majrur, tetapi masalil ladzi, ya. So bila kita menerangkan idhafah jangan masuk ka tidak masuk. Sebab ka adalah punja, dia tidak sebahagian daripada idhafah. Idhafah hanya pertalian di antara dua kalimah isim, iaitu masali ini kita sudah kita terangkan itu dia adalah isim masdar, ya. Dan allazi ialah isim mausul. Ini kalimah isim, ini kalimah isim. Kerana untuk membentuk idhafah, dua kalimah tu mestilah kalimah isim, kalimah ismun, kata nama. Dia tak boleh. Harfun tidak boleh. Fa'lun tidak boleh membina idhafah. Ya, itulah kamasalil lazi, iaitu seperti perumpamaan orang yang, dia allazi ini ialah isim mausul yang mufrad, ya, yang singular, seorang. Bukannya dua, bukannya tiga. Jadi bermakna uh, penerangan kepada dari segi bilangan dia adalah mufrad, ya. Jadi dialah yang apa ni, yang diceritakan di dalam ayat ni yang melakukan kata kerja selepasnya, ya. Sebab bila dia isim mausul, so mesti ada cerita tentang dia, ya. Kalau mubtada kita panggilkan khabar, cerita kepada mubtada, ya. Tetapi cerita kepada isim mausul ni ialah uh, silah, ya, dipanggilkan silah, iaitu cerita hubung kait, ya. Bermakna al-lazi ni kalau kita nak menerangkan dia, ya, dia berfungsi untuk mengaitkan dua cerita. Dia nak mengaitkan cerita sebelumnya, iaitu kamasali tadi, ya, seperti umpamaan tu. Dia nak mengaitkan dengan ceritanya, iaitu kamasali ini ialah perumpamaan apa? Orang yang menyalakan api itu, istauqadana ra. So bermakna istauqadana ra ni adalah silah dia, ya. Cerita hubung kait ataupun kata hubung kait. Kalau perkataan satu kita kata kata, tetapi kalau dia uh, rangkaian perkataan kita panggil jumlah. Jumlah tu maknanya ayat lah. Istauqadana ra ni adalah satu ayat yang lengkap dalam ayat. Kita panggil dia jumlah silah, ya. Jumlah silah ni dia merujuk kepada apa? Cerita kepada apa? Cerita pada kamasali tadi, ya, yang diaturkan, yang diselaraskan ataupun diuruskan oleh isim mausul allazi tadi. Itulah peranannya allazi, ya. Jadi dia isim mausul dan istauqadana ra tu adalah silahnya. Kemudian yang dikaitkan sebelumnya itu kamasali tadi dipanggilkan dalam konteks silah, dipanggilkan silah alaihi, ya. Silatun alaihi, yang dihubung kaitkan ke atasnya. Itu bahasa Melayu dia lah. Ya, yang inilah yang silah alaihi. Yang ini yang ni dulu, iaitu inilah silah dia. Lepas tu yang diuruskan oleh al-lazi. Itulah cara kita nak memaham, ya. Kontrak dipanggilkan pembinaan ayat di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya. So kita, supaya kita mengenal, ya, tiap-tiap suatu dia banyak fungsi dia, ya. Jadi tadi kita mengatakan masali ini ada mudhaf, lepas tu dia isim yang majrur kepada jar wa majrur, ya. Dan sekarang ni dia ada fungsi yang ketiga, iaitu, ya, apa dia? Silah alaihi pula. Jadi satu kalimah di dalam ayat tu, tuan-tuan dan puan-puan, dia banyak. Pertama kena jenis dia, description dia dulu, ya. Jenis dia, wazan dia, kemudian fungsi dia. So fungsi kadang-kadang dia memainkan fungsi lebih pada satu, ya. Dalam konteks kamasali ini dia memainkan 3 peranan di sini.
Dia isim majrur kepada harfun jar ka, kemudian dia mudhaf kepada allazi, dan pada masa yang sama dia juga berfungsi sebagai silah alaihi kepada apa? Kepada yang ni tadi. Istauqadana ra. Bila ada silah, ada kalimah silah alaihi, ya. Itulah kamasali. Ya. So bila ada silah jadi lengkaplah, ya. Kamasalil lazistauqadana ra, lengkap, bermakna kamasalil lazistauqadana ra ni tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dia jumlah kamasalil lazistauqadana ra tu ada dua peranan. Satu tadi, peranan dia apa? Dia khobar kepada masaluhum. Khobar kepada mubtada' tu, dia ayat khobar. Dan sekarang ni dia ayat ayat kaitan. Ya, dipanggilkan jumlah, ya, jumlah silah. Ya. Jumlah bahasa Inggeris dipanggil relationship lah, ya, pertalian di antara tiga komponen kamasali, allazi dengan istauqadana roto dalam bentuk silah alaihi, isim mausul, dan juga jumlah silah istauqadana ro. Itulah, ya, imbasan kita kepada allazi. Sampai allazi lah hari ini, ya. Dan besok kita akan sambung imbasan mengingatkan kembali istauqada pula. Ya, istauqada ni adalah fi'il madhi maklum wazan ke-10. Ya, yang kita kata tadi berfungsi sebagai silah, sebagian pada silah jumlah tadi kepada allazi itu, ya, dia sebenarnya jenis dia, penerangan dia adalah fi'il madhi maklum wazan ke-10, ya. So hari itu ada puan yang bertanya kenapa wazan ke-10 digunakan di sini, ya. Itu pun satu aspek yang juga kita perlu fahami, ya. Kenapa wazan-wazan digunakan di dalam Al-Quran? Kenapa dia tidak menggunakan wazan satu sebagai contoh? Ya, kalau wazan satu dia bukannya istauqada, dia wazan satu ialah waqada. Itu wazan satu. Tapi sini Allah tidak menggunakan wazan satu, tak jadi, mana dia konteks dia tu tak jadi, ya. So dia kena menggunakan istauqada. Itulah yang dimasukkan oleh fi'il madhi maklum wazan ke-10. Macam mana kita mengenal dia wazan ke-10? Ya, dia ada tambahan sim dengan ta ni. Itulah keunikan wazan ke-10. Ya. Hamzah wasal ni kita tidak boleh katakan sebagai identiti wazan ke-10 sebab hamzah wasal ni wazan lain pun ada. Wazan 7 ada, wazan 8 ada, wazan 9 ada. Tapi sim dengan ta ni khusus untuk wazan ke-10 saja. Itulah tandanya. Ya, tetapi bila dia membina kalimah tu, dia menggunakan acuan yang mempunyai bermula dengan hamzah wasal. Ya, istaf'ala, itulah acuan dia untuk membina kalimah istauqada tu. Itulah cara kita untuk mengenal dia, ya. Fi'il maklum itu kita akan sambung besok, ya. Kita ingat kembali supaya lain kali kita melihat saja kalimah ni kita sudah kenal. Dia adalah fi'il madhi maklum wazan ke-10. Lepas tu kita akan pecahkanlah dia punya komponen kata kerja dia yang mana, komponen pelaku dia yang mana, masa dia macam mana, ya. Dan dalam konteks ni istauqada ni adalah kalimah fi'lun muta'addi. Dia panggil muta'addi sebab dia memerlukan objek. Ya, so dalam konteks ni dia memerlukan objek dan dimasukkan objeknya ialah naro. Jadi naro itulah menjadi objek kepada istauqada, ya.
Dan pelaku ni yang mana? Pelaku ni dia mustatir tidak dinyatakan sebab tak perlu dinyatakan. Ya, dalam konteks ni pelakunya sebenarnya telah pun dinyatakan, iaitu al-lazi tadi. Jadi al-lazi itulah yang menjadi pelakunya. So dia tidak perlu dinyatakan sekali lagi. Ya. Kalau nak menyatakan sekali lagi, kena kat mana kalau letak al-lazi tu? Kena letak lepas istauqada tu. Itu kedudukan pelaku, ya, kepada fi'il madhi, ya. Tapi tak perlu. Tak perlu pelaku tu tak perlu dinyatakan sekali sebab ayat ni sudah pun cukup, ya, untuk kita fahami siapakah pelaku dia tu, ya. Dia berperanan sebagai isim mausul, pada masa yang sama dia juga berperanan sebagai fa'il kepada istauqada, dan naro tu adalah objek dia, ya, objek kepada kalimah istauqada tu, ya. Sebab itulah dia mengambil baris atas naro, bukannya narun, ya. Kalau narun dia tak boleh menjadi objek. Okey, so itu saja untuk perkongsian kita kali ini, ya, untuk kita imbasan saja, ya. Selepas kita belajar tu pastikan kita tengok sekali lagi, kita sudah faham dan kita boleh menerangkannya, ya, untuk memantapkan lagi ke fahaman kita, ya, sebelum kita meneruskan mengenal kalimah-kalimah selepasnya. InsyaAllah ini kalau perlu kita boleh simpan dia, ya. Kalau tidak perlu kita boleh padamkan dia, ya. Kita hanya membuat imbasan semula sahaja, ya, insyaAllah. Dan kita akan sambung perkongsian kita sekali lagi besok hari Selasa, ya. Hari Selasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.